Betul tadi Datuk Ustaz Idris sebut, saya lama bersama dengan PKR. Parti pertama saya PKR lah. Saya masuk parti PKR tahun 2010 lepas saya habis universiti. 2013 saya jadi adun di Seberang Jaya. Seberang Jaya ni bawah Parlimen Pematang Pauh. Yang main-main. Saya pergi penamaan calon pada ketika tu dengan PMX lah. Silap kalau tak duduk sekali je menteri lah ni. Inilah punca dia. Tahun 2013 saya menjadi adun di Seberang Jaya, menang di Seberang Jaya, jadi Esko Kerajaan Negeri. Bila jadi Esko Kerajaan Negeri, ketua menteri saya ada dua. Penggal pertama dengan saudara Lim Guan Eng, yang sekarang ni saman saya. Yang penggal kedua dengan Yang Berhormat Chow Kon Yeow. Jadi bila berlaku tahun 2020, masa tu Ustaz Idris dan juga rakan-rakan ahli parlimen ketika itu membentuk satu kesepakatan politik yang baru, dipanggil Perikatan Nasional. Maka terbentuklah satu kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terbentuk saja kerajaan di Putrajaya, saya di Pulau Pinang dipecat daripada kerajaan. Saya pun tak tahu sebab apa. Dia berkata saya terlibat sama dalam langkah itu. Saya kata saya adun, saya bukannya ahli parlimen, tapi saya dipecat. Tapi itu tak apa. Itu saya anggap sebagai ujian dalam politik. Dan sejak daripada itu, 6 bulan lepas daripada itu, saya dipecat daripada parti saya. Saya tak pernah lompat, saya dipecat. So, kalau lompat ni dia dapat jadi menteri, syok lah lompat. Ni kena buang esko, kena buang ni, tapi dia duk kata saya dipecat. Lompat, tak apalah. Terpulang pada mereka. Sebenarnya saya dipecat. Cuma saya nak cerita, kenapa sekarang saya percaya bahawa Perikatan Nasional ni adalah formulanya. Kerana apa struggle yang kita hadapi pada tahun 2020. Menang saja 2018. Selama lebih 60 tahun Barisan Nasional memerintah. Tiba-tiba ada satu bentuk formula politik baru yang dipanggil Pakatan Harapan. Nak mentadbir Malaysia. Tetapi pada ketika itu, kita lihat kesepakatan politik ini gagal untuk menguruskan banyak isu dalam negara. Termasuklah dari segi soal keharmonian kaum, soal keyakinan bangsa majoriti yang tinggal dalam Malaysia, dan dari segi pentadbiran kerajaan, kelancaran pentadbiran itu tidak berjalan dengan baik tahun 2018. Sehingga akhirnya memaksa kepada bentuknya satu formula politik baru yang dipanggil Perikatan Nasional. Dan hebat tak hebat Perikatan Nasional ni saya saksikan sendiri ketika di Pematang Pauh. Kenapa saya cakap begitu? Matang Pauh ni kalau orang lama politik dia tahulah, Datuk Ron pun ada di sini. Matang Pauh ni daripada tahun 82. Anwar Ibrahim menang parlimen ni. Tahun 82. Kalahkan PAS pada ketika itu di Matang Pauh. Saya pernahlah berdebat dengan Ustaz Afnan. Masa tu dia tanya saya, masa tu tengah bincang pasal kursi. Dia kata kat saya, Matang Pauh ni PAS kena bertanding. Masa tu saya tak setuju, saya kata bersatu kena bertanding. Lepas tu saya cakap dengan Ustaz Afnan, pasal apa PAS kena bertanding? Sebab kursi ni kursi PAS punya. Saya kata yalah tahun 82 dulu. Tak boleh lah kira macam tu, maknanya dah lama. Tu masa bincang lah. Yang saya nak cerita bahawa daripada 82, Anwar Ibrahim pegang kursi Parlimen Pematang Pauh. Sehinggalah tahun 98, bila berlaku krisis reformasi ketika itu, Anwar Ibrahim dipecat, 99 berlaku pilihan raya. Pertama kali Parti Keadilan Nasional bertanding, meletakkan calon Dr. Wan Azizah, isteri kepada Anwar Ibrahim, jadi ahli parlimen. Keluarga dia pegang lagi. Sehinggalah tahun 2018. Masuklah anaknya pula, Nurul Izzah, tanding di Pematang Pauh. Punya lama, daripada 82 sampailah 2018. Apabila kita nak berhadapan tahun 2022 dengan pilihan raya, rakan-rakan pimpinan bertanya pada saya, kerana kebetulan masa itu saya masih lagi adun Seberang Jaya. Saya cakap pada mereka, mereka tanya macam mana, apa peluang kita Perikatan Nasional di Pematang Pauh. Saya sebut, saya kata kalau Nurul Izzah tanding, saya yakin insya-Allah kita menang. Dan ketika itu,
Special branch pun tak percaya saya. Dia kata macam mana doktor boleh kata Pematang Pauh ni PN boleh menang? Saya kata saya tak tahu, data saya tak ada. Sebab PN baru nak bertanding. Tapi bila saya berjumpa masyarakat, saya berjumpa orang masjid, saya berjumpa orang surau, saya berjumpa orang di pasar, berjumpa dengan ibu bapa bila saya ambil anak saya pada sekolah, saya kata saya boleh rasa macam ada sokongan kepada Perikatan Nasional dan ada kemungkinan Pematang Pauh boleh menang. Jadi pimpinan bincang punya bincang, saya bagi input saya kata kita kena letak winnable candidate. Letak saya tak jadi, saya kata. Kena bagi orang lain. Akhirnya pimpinan bincang dapatlah ilham, kita letak Ustaz Fawaz. Orang luar pada Pematang Pauh mungkin tak kenal Ustaz Fawaz. Kami di Pematang Pauh kenal lah Ustaz Fawaz. Letaklah PKR tengok, oh Ustaz Fawaz tak apa, kita letak Nurul Izzah, confirm boleh menang. Tuan-tuan, sehari dua hari sebelum hari mengundi, dia tak ada pun di Pematang Pauh kempen. Punya confident. Tapi saya bila mengikuti perkembangan kempen di Pematang Pauh, saya tengok kita adalah beberapa tempat. Saya ingat kalau orang lama PAS ni selalu pergi tolong bantu PRK di Pematang Pauh, lu tahulah kawasan Kubang Semang, tahu kan? Yang kat bawah je Jambat tu, doktor tahu. Dulu kalau bawah je Jambat ni kira bendera PKR je lah. Tapi kali ini pada 2022, saya tengok bendera Perikatan Nasional penuh bawah. Saya kata ni lain macam. Masa tu Datuk Wan tanding di Tasik Gelugor. Dia pun boleh rasa bahang dia. Dan kalau tuan-tuan ingat, pada ketika PRU 2022, ada satu video viral. Budak muda naik kuda, pegang bendera Perikatan Nasional. Laju, bendera Perikatan Nasional kan masa tu? Bendera Perikatan Nasional. Pegang bendera lagu. Adalah lagu dia, viral di TikTok video tu. Itu di Pematang Pauh. Video kuda tu. Kuda tu dekat Yayasan An-Nahdah, Ustaz Muttalib Ma'ruf punya tempat. Budak-budak dia yang bawa bendera tu. Bila saya tengok tu, saya kata ni macam ada gelombang. Dan akhirnya terbukti, bila keluar keputusan pilihan raya, Ustaz Fawaz menewaskan Nurul Izzah dengan majoriti 6,000 undi di Parlimen Pematang Pauh. Maknanya, daripada 82, UMNO cuba nak menang balik, PAS cuba nak menang balik kursi tu, tak berjaya. Yang berjaya apabila adanya formula Perikatan Nasional yang kita bentuk dan memenangi kursi Parlimen Pematang Pauh. Menang saja Parlimen, kita tahu apa yang berlaku. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia pun turunlah kempen di Pematang Pauh. Kerana nak berhadapan dengan pilihan raya negeri Pulau Pinang. Ada 3 kerusi DUN. Pematang Pasir, Penanti dan juga Seberang Jaya. Kursi lama saya Seberang Jaya. Dia turun kempen. Dia marah orang Pematang Pauh. Dia kata kenapa orang Pematang Pauh tak boleh nak fikir langsung. Terpedaya dengan dakwah Perikatan Nasional. Undi Perikatan Nasional kalahkan Nurul Izzah. Dia marahlah, dia Perdana Menteri masa tu. Dia ajak pula kawan dia. Tahu siapa kawan dia? Dia ajak Mat Sabu turun kempen. Mat Sabu pun turun kempen kat Pematang Pauh. Mat Sabu ni orang kampung Parlimen Datuk Wan Saiful lah. Mat Sabu pun turun kempen. Atas pentas ceramah di Seberang Jaya disebut. Dia kata orang Pematang Pauh kali ini 3 DUN ni mesti bagi Pakatan Harapan menang. Kalau tak bagi menang, kalau Perikatan Nasional menang di 3 DUN ni, saya tak mau dah balik kampung di Pulau Pinang ni. Mak Sabu cakap. Tak mau balik kampung. Atas pentas dia cakap. Saya dengar lama dah dia tak balik kampung. Sebab bila berlaku pilihan raya negeri, kursi yang kami paling risau adalah kursi Seberang Jaya. Kerana kita ada peratusan pengundi Cina yang agak tinggi di situ. Tetapi Alhamdulillah, dengan formula yang betul, dengan calon yang tepat, 3 DUN ini, Perikatan Nasional menang. Bukan takat menang, kalau dulu Ustaz Fawaz kalahkan Nurul Izzah dengan 6,000 undi majoriti, pilihan raya negeri, undi majoriti kalau campur 3 DUN, naik jadi 12,000 di Pematang Pauh. Apa yang saya nak sampaikan? Kalau orang Pematang Pauh pun dah tolak Anwar Ibrahim, yang orang Bangi nak terima pasal apa?
Yang orang di Bangi masih nak sokong Pakatan Harapan ni pasal apa? Di Pematang Pauh pun dah tak percaya pada Anwar Ibrahim, dah tak percaya kepada Nurul Izzah. Kenapa kita masih ada lagi yang percaya pada mereka ni? Tan, saya duduk dengan mereka ni lama. Mungkinlah tak selama sebelum-sebelum itu. Yalah, masa tu saya lahir pun tak lagi. Tetapi saya tahu cara mereka bekerja. Saya tahu cara bagaimana mereka, keikhlasan mereka sebenarnya nak jaga rakyat ni. Dan hari ini saya bersyukur. 2 tahun dah jadi Perdana Menteri. Inilah Perdana Menteri yang paling teruk kena maki, kena kecam, kena hina hari-hari. Kita ingat lagi ketika COVID-19. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Masa tu keadaan negara berada dalam keadaan krisis. Krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik. Ya, rakyat marah. Ada segelintir yang turun ke jalan, buat hashtag kerajaan gagal. Tetapi tidaklah Perdana Menteri dihina sedemikian rupa. Hari ini apa orang cakap pasal Perdana Menteri? Satu, saya selalu pesan pada kawan-kawan. Orang selalu sebutlah sekarang ni, itu YB Ulu Terengganu sebut apa? Ketimbang, kencing, tipu dan sembang. Ni saya nak ajar orang Bangi macam mana nak kenal pasti, macam mana nak tahu PMX ni bila dia menipu. Pernah dengar? Dah tahu dah? Kalau dah tahu, saya tak mau ajar. Boleh ajar lagi? Dia kalau dia nak bercakap ni, dia pakai spek kan? Dia kalau dia tolak spek dia ke atas tu, tu belum lagi. Belum lagi. Dia kalau nak bercakap, dia kalau kata kita berdua dengan dia, dia akan ke depan sikit. Dia nak tunjuk macam penting sangat ni nak cakap ni. Lepas tu suara dia akan jadi perlahan sikit. Yang tu pun belum lagi. Jadi bila nak tahu yang dia ni nak menipu ni? Dia buka je mulut dia, yang tu dia dah start menipu dah tu. Faham tak? Hari ini tuan-tuan, siapa boleh percaya cakap dia? Dia sebut tentang T15 ni dalam belanjawan. Golongan maha kaya lah, itulah, inilah. Dia kawan dengan orang kaya je. Terang saya cakap. Hari ini adalah seorang tokoh korporat. Bukanlah tokoh korporat sangat, dia memang lama dah lah dalam dunia Malaysia ni. Nama dia tak lari lah, saya sebutlah Vincent Tan. Mempertahankan Perdana Menteri PMX. Kerajaan Madani ni bagus. Kau dapat kontrak bagus lah. Bantai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dasar yang kita buat dulu bukan soal itu saja, bukan nak soal monopoli. Soalnya supaya lebih ramai syarikat-syarikat akan dapat manfaat untuk turut sama terlibat dalam membina infrastruktur 5G ni. Bahkan tidak banyak telco yang nak buat pun 5G ni. Sebab upgrading dia tu tidak melibatkan banyak dari segi servis. Berapa banyak sangat mereka nak charge kalau daripada 4G naik 5G. Sebab itu kerajaan ambil ketetapan, perlu ada satu agensi yang buat perkara ini supaya boleh regulate. Supaya 5G ni juga boleh dibina di tempat-tempat yang rangkaian tak mau pergi. Ini bukan soal monopoli. Dia bantai. Dan hari ini tuan-tuan, saya sebut ketika COVID-19, kerajaan kena bantai, Tan Sri Muhyiddin kena bantai, pimpinan kabinet kita semua kena bantai, macam-macam, hari-hari kena. Tapi kita tak dengar orang kena dakwa bawah Akta Hasutan. Kita tak dengar orang kena dakwa bawa ke mahkamah kerana bercakap. Tapi hari ini, di bawah Perdana Menteri yang bernama PMX ini, Tan Sri Muhyiddin kena dakwa bawah Akta Hasutan. Pimpinan-pimpinan kita kena panggil ke balai polis untuk bagi kenyataan. Saya tak tahu, Nazir kena panggil baru ni. Nazir ni kerap kena panggil. 7 hari? 7 kali dah.
Saya pun dah tak tahu. Tadi baru kena telefon lagi pasal ceramah kita di Ipoh hari tu. Selamatkan Malaysia. Baru sekarang nak panggil, kena pergi bagi keterangan. Ni Datuk Wan Saiful, apa tak kena? Semua kena. Tuan-tuan kalau nak kena, mai join sekali. Nah, harap kat kami. Sebab sekarang ini dah tak boleh nak tegur. Bila kita marah sikit, oh ni tak reti nak hormat Perdana Menteri. Bukan orang lain cakap, dia yang cakap. Tapi dia bila bercakap atas pentas, apa dia tak maki kita? Dalam parlimen, apa dia tak usik kita? Dari segi tindakan, apa yang dia tak buat ke atas kita? Sebab itu, seorang sosok bernama Anwar Ibrahim ini, yang saya kenal sebelum ini, yang akhirnya menyebabkan saya rasa saya tak boleh duduk dengan beliau ini, yang saya tak tahan adalah kerana hipokrisi beliau apabila bercakap dan juga dalam tindakan beliau terhadap rakyat. Hari ini belanjawan kita tengok. Soal T15 satu perkara. Tak boleh nak define sampai sekarang. Orang gaji 13,000 household income dengan 50,000 household income, kesannya berbeza dari segi subsidi petrol ini. Orang yang 13,000 kalau kena belanja ekstra RM1,000 tiap-tiap bulan, tinggal berapa gaji dia? Berbanding orang RM50,000 gaji. Sebab tu kena ada definisi yang clear. Kena jelas. Dan ini tak mampu dibuat oleh Anwar Ibrahim. Waktu dia jadi pembangkang dulu, Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. Sekarang dah 2 tahun dia jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Itu belum saya sentuh lagi soal DAP. Ini di negeri Selangor. Tuan-tuan tahu, Selangor ini, kita Perikatan Nasional hanya short of 7 seat saja untuk bentuk kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri ini jangan main-main. Kami ini ada sokongan rakyat. And we are ready to be government in Selangor. Memang betul sekarang kita ada 22 adun. 21 lah. Seorang tergelincir. 22 adun yang kita menang sebelum ini adalah kerana sokongan rakyat Selangor yang percaya bahawa kepimpinan yang ada di negeri Selangor ini bukan hanya ada pengalaman, tetapi juga punya integriti dan mampu untuk mentadbir negeri Selangor. Dan kita telah buat itu sebelum ini. Sebab itu saya selalu bila jumpa kawan-kawan saya yang non-Muslim, non-Malay, saya cakap dengan mereka, yang takut sangat dengan Perikatan Nasional ni kenapa? Dia kata, oh kerana ada parti itu, parti ini. Saya kata, okey. Tapi semua ni, yang kawan-kawan sebut ni, pernah perintah negeri Selangor. Pernah duduk dalam kerajaan negeri Selangor. Sampai tahun 2018. Pada tahun 2008. Ada masalah? Tak ada. Ada tengok kedai Cina kena bakar? Tak ada. Ada tengok tokong Hindu kena roboh sebab kerana dia beragama Hindu? Tak ada. Bahkan bila ada masalah rumah ibadat, kerajaan negeri pada ketika itu, yang dipanggil kerajaan negeri Pakatan Rakyat, yang mana PAS bahagian daripadanya, masa dia cakap dengan saya itu, dia pakai suara pendek. Saya kata dengan dia, habis ni depan aku ni buat apa? Pakai suara pendek kan? Ayolah, you tak apalah, you kawan. Dia kata itu saja. Tak ada masalah. Mereka bising, kononnya di Kelantan tak boleh pakai suara, tak boleh pakai pakaian, kena ikut dress code yang disediakan. Jawapan saya mudah. Di Kelantan, you nak pakai apa pun dalam rumah you, terpulang. Tak nak pakai apa pun dalam rumah, terpulang. Applies to all. Bukan orang Cina, orang India, orang Melayu pun sama. Tak nak pakai apa dalam rumah, terpulang. Tetapi bila di premis perniagaan, ini ada dress code. Dress code ini undang-undang kecil PBT. Tak payah pergi Kelantan. Pergi KL je. Cuba masuk fine dining restaurant. Pakai seluar pendek dengan selipar. Boleh masuk tak boleh masuk? Tak boleh kan? Siapa suruh buat? Undang-undang tu siapa buat? Hotel buat. Restoran tu buat.
Kerana itu dress code. Itu saja. Adakah itu menghalang hak individu? Adakah itu menghalang apa kita panggil cara hidup setengah kaum? Tidak. Itu adalah dress code. Masuk hospital, ada dress code. Masuk pejabat kerajaan, ada dress code. Pergi sekolah, ada dress code, tak ada dress code? Ada dress code. Apa masalah? Sebab itu, kawan-kawan kena faham kenapa yang saya cukup geram hari ini dengan parti DAP ini, atau pimpinan-pimpinan DAP ini, termasuk ahli Parlimen Bangi ini. Kena tegur pimpinan dia. Awak jadi ahli Parlimen di Bangi, awak tu masih lagi seorang Muslim, macam Dr. Dia sebut tadi. DAP pun kamu masih seorang Muslim. Kamu kena faham bahawa jarum-jarum Islamofobia dalam negara ini yang menggerakkannya adalah pimpinan-pimpinan DAP. Mereka bukan nak takut-takutkan tentang takut pada parti politik saja, tetapi mereka cuba wujudkan suasana Islamofobia dalam negara ini. Kerana sebagian besar dalam pemikiran otak pemimpin DAP ini, mereka merasakan bahawa Islam tak boleh wujud sekali dalam kehidupan masyarakat di negara Malaysia yang berbilang kaum ini. Ini masalah mereka. Ini masalah mentaliti mereka. Saya berani cabar. Kerana saya tahu di kalangan pimpinan DAP ni, nak pakai songkok pun tak berapa selesa. Bukan suruh pakai songkok pergi masuk masjid, tak. Nak menghadap raja, nak pakai songkok pun tu boleh jadi isu, tahu tak? Nak pakai songkok dalam Dewan Undangan Negeri untuk angkat sumpah buat kali pertama pun jadi isu. Baru ni di Pulau Pinang, tahun lepas kalau tak salah saya, semua hadirin ke majlis keputeraan, bukan keputeraan, majlis hari lahir tuan yang terutama TYT Pulau Pinang, saya ingat Datuk Wan Saiful pun tahu perkara ni. Ada dress code, kena pakai songkok semua. Jadi isu. Kerana pakai songkok. Kerana pada mereka pakai songkok ni masuk Melayu. Ini mentaliti mereka. Dalam keadaan mereka paksa kita, oh kau kena terima, kami nak buat apa pun kau kena terima, kami nak minum marak, tonggang terbalik kat mana pun kena terima. Ini mentaliti mereka. Sebab tu saya nak cabar ahli Parlimen Bangi, Shahrizan Johan, ubah dulu mentaliti pemikiran ahli-ahli awak. Kalau awak mampu buat itu, baru saya ada respect pada Shahrizan. Sebab yang mereka nak buat adalah mereka nak wujudkan Islamofobia itu dalam negara. Tuan-tuan cuba bayang, mana mungkin seorang ahli Parlimen pernah jadi menteri, pernah jadi Exco Kerajaan Negeri Selangor, yang bernama Teresa Kok, boleh sebut sijil halal ni memalukan negara. Awak menteri, takkan awak tak pernah encounter dengan usahawan-usahawan yang dapatkan sijil halal? Dia dulu menteri komoditi. Awak tinggal di Kuala Lumpur, ada berapa banyak syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat perniagaan, syarikat farmasi, syarikat kosmetik yang ambil sijil halal supaya mereka dapat penetrate pasaran halal dalam negara dan juga luar negara. Keluar kenyataan, sijil halal ni memalukan negara. Ini apa punya pemikiran? Tuan-tuan tahu, waktu saya duduk di MITI dulu, kita ada satu agensi dipanggil HDC, Halal Development Corporation. Mereka buat laporan. Daripada almost 600,000 companies yang dapat sijil halal ini, 70% adalah syarikat milik bukan Bumiputera, bukan Islam, bukan Melayu. Punya banyak. Dan itu bagus, bukan kerana kita nak berdakwah pada mereka, tapi mereka tahu bahawa kekuatan ekonomi orang Islam, orang Melayu dan juga pasaran halal ini nilainya $1 trillion. Bukan sikit-sikit. Saya dulu di Pulau Pinang ada satu usahawan tu, dia buat makanan apa ni, pre-cook yang dah siap ni. Usahawan Cina. Dia tunjuk kat saya, dia buat 3 bulan dapat sijil halal, complete.
Saya tanya macam mana buat? Dia kata daripada awal, sebelum dia buka dia punya kilang dia dah panggil konsultan duduk design terus siap-siap supaya ikut piawaian halal. Dari scratch, start buat terus ikut standard halal. Dalam tempoh 3 bulan dia dapat sijil halal. Sekarang ni saya tengok produk dia dalam KK Mart, Speed Mart, semua 7-Eleven, semua ada produk dia. 3 bulan saja dia buat kerja. Mana mereka fikir sampai ke tahap itu nak mendapatkan sijil halal? Dapat ahli parlimen daripada DAP, sijil halal ni memalukan negara. Kalau awak dah memang jual bakut teh yang daging babi, memang kita tak suruh minta pun sijil halal, tak payah minta. Orang tu pun tak nak minta. Sebab tu ni pemikiran, soal pemikiran. Yang kita bertembung hari ini adalah soal pemikiran. Sebab tu saya hari ini selesa duduk dalam Perikatan Nasional. Saya tahu, waktu saya duduk dalam Pakatan Harapan dulu pun, walaupun saya terlibat sama dalam nak menumbangkan rejim Barisan Nasional pada ketika itu, tetapi akhirnya kita merasakan bahawa kita tidak selesa berada di situ dan kita tidak mampu untuk benar-benar membela dan menjaga bangsa dan juga agama kita. Sebab itu dalam Perikatan Nasional kita dah buktikan, apabila kita bergabung semua, kita boleh bentuk kerajaan. Dan ketika kita bentuk kerajaan, tak timbul isu orang Melayu tak terjaga ke, orang Cina tak terjaga ke, orang India tak terjaga ke, tak timbul isu. Pada ketika COVID-19, subsidi upah, siapa dapat banyak? Toke-toke Cina dapat banyak. Suntikan fiskal yang macam-macam Tan Sri Muhyiddin umumkan pada ketika itu, banyak syarikat-syarikat perniagaan Cina dapat. Dan mereka boleh sebut ini pada kami ketika kempen PRK Mahkota. Kita berjumpa dengan Keluang Chinese Association, Business Association daerah Keluang. Ketika PRK Mahkota ni, kami adakan dialog Tan Sri Muhyiddin dengan mereka. Mereka sebut perkara ini. Mereka tahu bahawa dari segi pengalaman, dari segi kehandalan untuk mentadbir negara ini dalam keadaan krisis, itu telah dibuktikan oleh Perikatan Nasional. Sebab itu sekarang ini tinggal kita hanya perlu untuk terus mendekati masyarakat, memberitahu mereka what do we represent. Bahawa Perikatan Nasional ini sebenarnya adalah untuk semua kaum, tak kira Melayu, Cina atau India. Karena dengan adanya kepimpinan Melayu yang ada integriti, yang ada maruah, yang ada keberanian, yang ada kekuatan, insya-Allah semua yang tinggal di bawah pentadbiran kita akan berada dalam keadaan selamat, aman dan damai sejahtera, insya-Allah. Ini yang kita kena sampaikan. Dan kita telah buktikan, kita bukan cakap kosong. Di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, rakyat aman damai je. Tak ada masalah. Sebab itu negeri Selangor ini penting, tuan-tuan. Di Bangi ini kita ada dua kursi. Bangi 1 kursi, Sungai Ramal. Sungai Ramal dia duduk sebelah saya dalam Dewan. Jadi saya banyak tanya dia lah sebab dia pengalaman lebih daripada saya di Selangor. Selangor ni saya baru masuk. Tapi saya duduk dalam jawatan kuasa Selcat. Jadi baru ni jawatan kuasa Selcat ni kita buat pendengaran awam tentang isu skim insurans insan Selangor. Ni saya ambil masa sikit nak cerita pasal insan ni. Ada dapat tak? Tak dapat tak? Skim insurans insan Selangor ni direka dari sebelum pilihan raya itu. Diumumkan katanya nak beli insurans kemalangan berkelompok untuk semua rakyat negeri Selangor. Bila kita tanya dalam Dewan kita tanya, dalam Selcat baru ni pun dirujuk skim insurans insan Selangor ni, ada 6 juta nama telah diregisterkan. Bila kita tanya data ni dapat pada mana? Oh, kita ambil daftar pemilih, kita terus register. Tak ada siapa boleh cakap dengan saya daripada mana data ni sekarang datang. Tak ada siapa boleh akui. Semua pihak tak mau mengaku. Tapi tak apalah, mereka guna data itu. Masuk saja dalam sistem, tak ada pemakluman kepada penerima, terutamanya pengundi.
terus dibayar kepada syarikat pengendali. Syarikat pengendali pun terus bayar kononnya kepada syarikat insurans untuk membeli insurans. Tuan-tuan dah bayar ni dekat lebih 20 juta. Ha? Bila kita tanya, hampir nak lebih 20 juta. Yang claim, maknanya yang rakyat tuntut berlaku kemalangan, tak sampai 1 juta ringgit. Betul konsep insurans seperti itu. Tetapi bila kita tanya, adakah ini menguntungkan rakyat atau menguntungkan syarikat insurans? Sampai sekarang tak boleh jawab. Kita minta panggil. Bukan kita cadang pun, speaker cadang. Panggil Menteri Besar, panggil Esko. Sampai sekarang semua ni tak datang lagi kepada sesi pendengaran awam. Saya pun tak tahu sebab apa. Bila kita tanya, oh ada lawatan ke sana, ada lawatan ke sini. Sampai sekarang tak duduk lagi dalam sesi pendengaran awam. Ini cara mereka buat kerja sekarang dalam Kerajaan Negeri Selangor. Jangan main-main. Diorang ni nama je DAP, bukan Democratic Action Party. Dia Direct Award Party. Macam contoh, ini Projek Perintis Demand Responsive Transit, DRT. Ini mana kalau order pakai app, van datang ambil kita. Ini sedang dibuat di Negeri Selangor. Salah satu syarikat yang dapat diberi secara direct, tak lain tak bukan adalah suami kepada Menteri KBS yang bernama Hanayo. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau dululah UMNO buat macam ni, Hanayo tengah buat apa sekarang? Berguling atas jalan demonstrasi. Hari ni dia buat. Dia menteri, suami dia dapat direct award daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ada cakap apa-apa? Tak ada. Oh, ini saya serah, saya tak tahu, saya tak terlibat benda ni. Oh, senang cakap. Kita tanya pada SPRM, SPRM kata, oh tak ada keperluan untuk siasat. Ini keadaan dia sekarang. Saya tanya tuan-tuan, simple saja. Boleh ke macam ni? Kalau ikut standard kita yang dulu, waktu kita dalam Pakatan Rakyat, waktu kita dalam pembangkang, boleh tak boleh? Tak boleh. Dulu kita ada kes NFC. Ingat kes NFC? Datuk Syarizat. Isu dia sama lah. Dia menteri, suami dia dapat projek daripada kementerian. Rio rendah, kita pun usunglah lembu seluruh negara. Apa terminologi kita pada ketika itu? Apa kempen kita pada ketika itu? Lembu duduk dalam kondo, rakyat duduk kat kandang, lembu duduk dalam kondo, betul? Sekarang mereka buat. Satu tuan-tuan, saya nak sebut, kita kena ada keyakinan bahawa mereka ni bukanlah sebersih mana pun. Kita kena beritahu pada rakyat. Kena tunjuk pada rakyat. Ni saya belum cerita lagi apa yang Farhaj buat, apa yang ni semua. Ni kalau saya cerita ni confirm esok kena angkut ni. Satu tuan-tuan, yang saya nak sebut ini adalah mereka ni hipokrit. Mereka ni bermuka-muka. Beza ketika kita bentuk kesepakatan Perikatan Nasional, dia bukan soal apa Ustaz Idris dapat, apa saya dapat, apa Nazir dapat. Tidak. Ketika itu, kita atas kesedaran bahawa orang Melayu, bangsa majoriti dalam negara ini, kepimpinan Melayu pada ketika itu sedang berhadapan dengan krisis. Kita tak ada kekuatan. Dan bila kita tak ada kekuatan, kita senang ditekan, ditolak ke sana sini. Itu kesedaran yang membentukkan kesepakatan kita dalam Perikatan Nasional. Beza dengan mereka hari ini,
Kita pun tahu mutakhir ni kecoh lah. Ada seorang yang bertanding di Bagan Datuk mendedahkan, terima panggilan untuk supaya tidak mencabar keputusan Bagan Datuk, supaya bolehlah kita bentuk kerajaan. Saya bila saya dengar tu, dia kata, oh saya diminta oleh PMX, telefon saya, tak usahlah Brother Sam, don't do anything, cukup dah lah tu, you've already give your best. Macam-macam lah ayat dia. Saya dengar pun lawyer. Dia kata kalau Zahid menang, campur nombor ni, cukuplah kita bentuk kerajaan. Kadang saya pun tak faham Sam ni dia fikir macam mana. Sam ni sahabat saya dululah. Kalau dia menang, dia tambah kursi PKR, apa tak boleh bentuk kerajaan? Kena Zahid juga menang, baru boleh bentuk kerajaan. Tak cerdik fikir tu. Kenapa? Kalau Zahid kalah, maka UMNO tak akan datang join. Maka terbukti apa yang mereka bentuk pada hari ini hanyalah atas kepentingan peribadi. Kepentingan Anwar Ibrahim, kepentingan Zahid Hamidi. Seorang nak jadi Perdana Menteri, seorang lagi nak gugur kes, dua-dua dah dapat. Tak payah cerita bolak-balik lah. Itu saja matlamatnya. Dan orang macam ahli parlimen Bangi, Syarizan ini boleh terima kemunafikan seperti ini. Macam saya tengok bila dia berucap mempertahankan speaker, bila speaker tak nak kosongkan kursi parlimen. Saya kata, saya kenal Syarizan ni lama. Ini ke rupa yang dulunya kononnya peguam hebat, yang kononnya paling faham perlembagaan, yang kononnya paling faham tentang isu morality, masih nak mempertahankan kebobrokan yang berlaku di hadapan kita. Ahli parlimen tu lompat-lompat lah. Itu moralnya. Perlu dikosongkan kursi. Bukan tugas speaker nak pergi define pula perlembagaan bersatu. Dan hakikatnya selepas kami pindah perlembagaan, kami tulis surat sekali lagi kepada ahli parlimen ini, minta supaya mereka patah balik ke pangkal jalan. Dan mereka melanggar arahan itu. Maka tidakkah itu bermakna mereka telah mengosongkan kursi? At least speaker parlimen dia bagilah bercakap. Yang biadab ni speaker Selangor. Kami nak berbahas tak bagi. Dia tunggu sampai minit akhir sidang Dewan. Dia pun bentangkan dia punya hujah dia kenapa dia tak nak kosongkan Dun Selat Kelang. Oh, panjanglah 20 minit dia bercakap. Itulah inilah, sampai dia sebut apa? Dia sebut, dia kata dia dapat ucapan hari raya daripada Selat Kelang. Selat Kelang bubuh dalam poster dia bendera bersatu lagi. Maka sebab itu Selat Kelang ni masih lagi ahli bersatu. Aku kata kepala otak engkau speaker. Ni saya nak sebut, speaker nak rujuk saya, rujuklah. Saya memang panas dengan dia ni. Dia boleh guna itu sebagai hujah kenapa dia tak nak kosongkan kursi Dun Selat Kelang. Padahal Selat Kelang buat tindakan itu selepas kami pindah perlembagaan, bukan sebelum. Dia turut datang dalam majlis convention kami pindah perlembagaan tu. Tapi punya takut speaker, dia tunggu saat akhir, 20 minit akhir, dia pun cakap, kami pun tunggu dalam dewan ni, kami nak bercakap lah. Nak bercakap, dia tengah bercakap, tak boleh bercakap. Dengan ini saya mengumumkan bahawa kerusi Dun Selat Kelang diisytiharkan tidak kosong. Pap, terus letak gavel, dengan ini saya tangguhkan dewan. Kami nak bangun bercakap tak boleh. Terus tangguh dewan sampai ni, sesi nak datang hari Jumaat depan ni. Punya penakut, tak ada. Saya tak tahulah, tak pernah cek. Penakut. Saya punya geram. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan tengok ke video tu ke tak. Saya ambil perlembagaan DAP tu, saya campak dalam tu sampah. Tak banyak adun mampu buat macam tu. Saya ambil, Ustaz Idris tak buat macam tu. Saya ambil perlembagaan DAP tu, saya campak dalam tu sampah depan muka dia. Jangan buat pasal kami ni ke
Bukan apa, kerana kita nak mempertahankan soal prinsip, soal moral. Dah ada undang-undang, dah ada peraturan. Awak sendiri yang gubal undang-undang tu. Lepas tu awak sendiri tak ikut. Ini negara apa? Negara rimba. Kan dah macam... Betul tak tuan-tuan? Sebab itu ada kata apa, kalau dalam English disebut to test a man's character, give him power. Saya dah nampak bibit-bibit ni sikit-sikit pada Anwar Ibrahim bila lepas dia keluar penjara tu. Sebab tu akhirnya saya menjauhkan diri. Pada saya dulu Subang Jaya, saya jaga Anwar Ibrahim, saya jaga Kak Wan, saya jaga Nurul Izzah. Di DUN tu saya di situ. Dan betul, kalau saya ikut lagi, mungkinlah adalah di kedudukan mana-mana. Tapi bukan itu yang saya cari dalam politik. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan rakan-rakan semua. Dan saya yakin inilah perjuangan yang perlu kita pertahankan dan teruskan, insyaAllah. Jadi saya ingat cukup sampai situ. Dah 11.40. Manchester menang dah? Menang dah. Jadi sebab saya dengan Nazir ni sokong Manchester. Jadi kami tadi duduk tengok jugalah berapa dah skor. Dah menang dah. Okay. Jadi saya cukuplah sampai situ. Cuma insya-Allah 15 hari bulan ni akan ada sesi pembentangan belanjawan Dewan Negeri Selangor. Kami di Negeri Selangor ni adun-adun kami dah siapkan hampir 400 lebih soalan. Setiap kali sesi dewan kami siapkan soalan itu. Memang Datuk Seri Azmin ni dia macam guru besar. Dia tunggu, adun dah hantar belum? Adun dah hantar belum? Sampai ke minit akhir tu. Dia akan tanya. Kalau kena reject soalan, dia tanya pula kenapa. Memang kena semak selalu kami ni. Jadi tuan-tuan jangan risau. Bukan rakyat je semak, ketua pembangkang pun semak kami. Kadang kami pun stres. Kami kata, dia ni tak ada kerja lain. Dia kacau kami ni. Tapi itulah caranya kami di Selangor. Kerana kita nak tunjuk bahawa di Selangor ini, we are not only opposition, but we are government in waiting. Kita bersedia untuk ambil alih negeri Selangor ni, insyaAllah. Jadi kawan-kawan di Bangi kena kerja kuat. Ni Datuk Wan Saiful dah jadi ketua bahagian balik semula satu di Bangi. Jadi lepas ni PAS Bangi dan Perikatan Nasional Bangi bolehlah menggerakkan gerak kerja yang lebih kuat lepas ini, insya-Allah menuju ke arah PRU ini. Kerana kita ada beberapa kursi parlimen yang besar, yang sukar, yang perlu kita hadapi. Antaranya Bangi, Shah Alam, Kuala Selangor, Kota Raja. Ini antara parlimen-parlimen. Hulu Langat. Saya pun geram tak tengok Hulu Langat tu dalam parlimen tu. Kawan nampak lah dulu. Jadi kita nak supaya ada berapa kursi-kursi penting ni kita akan berikan fokus di peringkat Perikatan Nasional Selangor untuk kita gerakkan kempen daripada sekarang supaya kita dapat tarik seramai mungkin pengundi dan kita dapat terbalikkan kursi ini pada pilihan raya yang akan datang untuk jadi milik Perikatan Nasional. Boleh insya-Allah? Sikit saja lagi. 7 je lagi untuk kita bentuk kerajaan di negeri Selangor. Kerana saya yakin menang saja kita di Selangor, maka insya-Allah ketika itu jugalah Perikatan Nasional akan menang di Putrajaya dan kita mentadbir semula negara ini, insya-Allah. Jadi saya ingat cukup sampai situ. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.